Jutawan satu sen. Satu waktu dulu, tanah air pernah digemparkan kisah seorang anak muda songlap satu sen duit pelanggan di sebuah bank di ibu kota. Sejak itu, terpampang di dada akhbar koleksi kereta mewah miliknya. Ini selepas empunya nama Aman Shah didakwa di mahkamah dan dipenjara. Soalnya, benarkah mitos itu? Mingguan Malaysia mendengar sendiri naratif yang dikongsi empunya diri. Cerita satu sen ni sampai ada jumpa kan, saya dari sekolah cikgu beritahu, saya kat ITM orientasi beritahu, saya profesor beritahu, saya mak bapak saya beritahu. Ui, kalau orang bercerita satu sen ni pun orang tak tanya aku sebenarnya apa berlaku. Saya sebenarnya dah semi-retire dah. Saya sebelum ni buat IT dan kebanyakan company saya dulu kat US lah. Tapi saya tak boleh reveal lah partner apa. Berapa lama tuan kat US? Off and on lah. Duduk balik. Tapi company itu sendiri bertapak dah berapa lama? Dah lama dah. 20 lebih tahun dah. Dan saya pun buat consultant work. Dan sebenarnya you ada cerita apa saya keluar penjara lepas tu buat kan? Saya ni di value more di luar negeri daripada Malaysia. Okey. Dan masa saya dibebaskan, 6 company tunggu nak ambil saya kerja. Di luar negara? Luar negara. Okay. Offer yang datang adalah company-company yang saya tak mau berkait rapat, adalah dengan jus. Ada yang dengan yang bagus-bagus. Dan partner saya ada yang sampai sekarang ada yang dah meninggal. Dan sebenarnya lepas tu rezeki saya lagi banyak daripada sebelum. Okay. Saya do a lot of consultant work apa semua. What type of consultant if you don't mind? Ada benda yang saya tak boleh reveal because it involve America punya ni. Dan kita ada buat security system. Masa tu IT technology is not that advanced in Malaysia, but in US it's already like 2-3 step ahead. So yalah macam-macam lah, military security, FBI tu saya tak mau touch lah, CIA apa semua tu. It's more like I do the work, I give to contractor dia orang lah. Okay. Di Amerika pun saingan dia boleh tahan, tapi dia value kita punya keupayaan lah. Kadang-kadang kita ni darah muda. Dan dalam kepala ni macam-macam tak puas hati. Okay. Bila tak puas hati tu dia accumulate daripada satu ke satu. Okay, saya sebenarnya saya kerja 2-3 bank sebelum saya kerja bank tu. Trainee officer, lepas tu lagi satu tu saya berhenti tak puas hati, saya pergi lagi satu bank. Dalam masa umur 24 tahun tu? Saya dari start kerja daripada umur 21 plus. Sebelum tu belajar mana? Dekat ITM Kuching setahun lebih, 2 tahun. Final dekat accountancy. I'm being exposed to computer technology since I'm 11 years old. Okey, macam mana tu pasal adalah kena-mengena dengan mana saya duduk tu, jiran saya siapa, apa semua. Masa ada sekali tu Bank Negara was setting a new system masa tu. Okey, sebenarnya masa yang I kata jiran apa semua tu, I also did some leg work sebelum tu. I pernah pergi Singapore. Kita orang dulu IT ni, kita orang tak ada macam sekarang nak senang contact. The email pun does not really exist that time. It's more like phone calls apa semua kan. So sebenarnya sistem tu masa tu dekat Singapore tu I have proposed that system. Okay. And I do not know how it comes into bila I attend seminar was conducted by banks apa semua. It was almost the same system they are trying to propose. So somewhere along the way tu somebody dapat secara elok tak elok I tak tahulah. Okay, on the third day of the seminar tu, aduh,
1989 rasanya. Sebelum kes tu. And then I've told masa tu they have their consultants apa semua advisor that I told there's something wrong with the system. You should change. I bagi proposal, I bagi cadangan dan mengatakan weakness. Dia campak Datuk Sabah. You bagi dekat you punya employer. No. I've given to the one that conduct the I said look at this, read this. And I know they buang dalam tong sampah. So, nanti dalam buku gitu. 2-3 orang. Malaysia, sorry to say lah, it's not about merit. Orang yang propose sistem ni pun ada kait dengan orang atas. So you don't carry a merit type of system. Okay, so orang yang buat tu level tak kat mana. Benda ni sampai sekarang lah, I'm sorry to say lah, I think you know about the environment Malaysia ni. Okay, whom you know. It's not what you know. Okay, so whoever is clever in that system can beat the system lah. But when you tell them there is a weakness in their system, they cannot accept. Itu yang marah. Okay. And then banyaklah orang kata, okay, in the end it's about money. Who doesn't want money? Okay. You tahu tak, I can even recreate the system. Okay, orang cakap apa lagi soalan dia? Dia kata I ketua pemprosesan speech apa semua. I was never in speech department. Okay, I was never. Okay, speech department does not really exist. Proses apa? Okay, it's online. I nak proses apa? Kecuali you have to have 2 clerk with ID and password masa tu and seorang officer. I was an officer. Yes, of course I have the password ID, but I'm not in charge of that transfer. Okay? And you're telling hacker is someone who lebih pada penggodam. Mengodam, ambil you punya, ubah you punya identity, data. So I don't. I'm not saying I'm not a hacker person, but I managed to break the system. At the same time, I managed to make money out of it. You ada dalam account you ada 100,000. Okay. I pakai duit you setengah jam, I boleh buat 150,000. Lepas tu I letak balik 100,000 account you, I masuk poket I 50,000. Did I steal your money? No, I use your money. Yes. Invest on my money. Yes. Do you know that I take your money? No, because 100,000 still there. Okay, Tuan. Okay. Itu satu je. Okay, Tuan sendiri nampaknya seolah bersetuju apabila tak bersetuju. Cuma orang okey. Dalam seminar tu pun sebenarnya masa I disagree tu, I cuma kata this is a quote which I tell bankers. Kalau macam ni, orang pun boleh sapu satu sen duit orang, bersen-sen. That is a quote. At that time ada seorang hacker in America, nama dia Bruno, Italian nama dia. Italian American. I kenal dia baik. Dia pun yalah. What he did was at that time, coincidentally, dia ambil credit card punya duit. Dulu credit card Amex dengan Diners. Dengan Mastercard dengan Visa tak over famous masa tu. Masa tu American Express dengan Diners. So every time you swipe, dia akan jadi figure tu. Dia orang dah pernah dulu dah rounded up figure. Macam RM9, 99 sen dia jadi RM10. So 1 sen tu Diners ambil. Tapi dia ni penetrate sistem Diners and Mac, dan 1 sen tu masuk account dia. So kebetulan. So that story 1 sen relate to me. Might be somebody doesn't like me and then nak tarnish image I, dia boboh 1 sen. Kalau 1 sen curi sampai sekarang lah, mampu aku tua lah. Keras aku. Tengok tak? Beruban 1 sen. Tuan sendiri menafikan jutawan 1 sen tu, menafikan tak tepat tak langsung. Orang buat cerita. Dah buat lah cerita. Kau suka aku 1 sen, 1 sen. Saya sebenarnya orang sempoi. Kau nak 1 sen, ambil lah. Kalau orang bergaduh dengan saya pun, 1 sen ambil lah. Yalah 1 sen, betul. If you talk about the whole structure of the system, sebenarnya dulu banyak slack. Cuma orang macam I ni buat baru orang tahu. Saya nak ajar, saya memang niat saya nak turunkan ilmu pada budak-budak. Tapi saya tengok budak-budak sekarang pun lebih pandai. Dia lagi pandai. Ada yang pandai. Tak tahu.
ilmu ni sampai, saya tak kata saya pandai, ilmu sampai saya mati pun takkan habis cari. Tak ada seorang pun dalam dunia ni akan ada ilmu yang perfect, complete, not perfect lah, complete. You still have to search, you have to learn. Process of learning tu banyak. Masuk FB, saya kata this is time for me to settle down and tell the whole story. That's it. People want to know the story, now I tell you the story. I will tell the same to other people who say they are hacker. You break my record first. Good luck. I'm not proud of what I do. Masa tu I'm young. Bunyi I bercakap ni macam seronok. Tapi sebenarnya, Tapi saya seronok dengar tuan. if I can turn back the clock, I would have been, kita bersimpangan jalan masa tu. Right or wrong. You make the right wrong move, you go to the wrong ni. Tapi whatever I benefited from there, ada hikmah sebalik. Orang value I lagi. Kalau tidak, orang tak tahu keupayaan I. Saya cerita sikit-sikit lah. Tapi apa saya cerita ni on the surface, because I will tell detail in the book. Saya pada satu ketika have to decide about my life. You dah buat crime tau. Bukan saya kata saya innocent. Saya tak pernah kata saya tak buat jahat. Saya tak pernah kata aku tak buat satu sen tapi aku tak curi duit. Tak ada. Yalah, tak curi satu sen, curi duit kertas lah kan. Masa tu I was sitting down in my house. I was telling myself, I want to run or I want to stay. Okay? Inilah. Kalau aku lari, aku takkan jumpa mak bapak aku. Aku kena tukar identiti. Muka aku lain lepas plastik surgery. Nama aku Carlos something. Brazilian dah. Saya nak lari Brazil masa tu. Saya dah beli tiket kapal terbang. Masa tu MAS first class. Terbang ke Joburg. Pergi ke LA. Turun ke Mexico. Turun ke Rio. It cost around 28,000. Dah beli tiket dah. Tiket sebelah. Ini gambar mak bapak. Kau nak lari dan tak jumpa mak bapak kau, atau kau nak terima hukuman dan selepas tu kau masih lagi jumpa dia dengan identiti kau sendiri. Saya koyak tiket, campak. Setelah berfikir selama 2 jam dan saya dah plan semua apa nak buat. Saya jumpa mak bapak saya. Saya cakap dengan dia. Saya ajukan bapak saya nama Papa. Papa, saya curi duit bank. Bapak saya tak terkejut, pasal dia askar. Benda pelik masuk hutan pun dia dah tengok. Mak saya menangis. Terisak-isak. So I said I want to face the judgment. Go ahead son. Dia tahu amount yang tuan curi tu apa Dia askar intelligence. Dia kerja bahagian ni. Dia dah tak ada apa. Intelligence, military intelligence. Dalam post saya pun saya cerita tentang keluarga saya adalah sikit. Dan dia kata, if you stay here, we could see you son, even though you're in prison. Okay? But how long you going to be in the prison is one matter. Okay? Why you want to run away? I want to run away. I'm no more Ahmad Shah. The moment I change my face, I cannot see my parents. You think I can see my parents after that? Sure, polis ikut parents I. Mana dia pergi? Do you want that life? I don't want that life. I rather go into prison for few years. I come out. You tahu umur I keluar berapa? 27. 27. I'm still young, brother. Okay, this one I will reveal in the book, but I will tell you now. Masa dia charge I the last, dia kata ada 4-5 charge tu, saya tak kerja bank lagi. Macam mana duit tu boleh berjalan? Dia orang tengah fikir, adakah saya create bank within a bank dekat luar yang boleh saya transfer? Itu nanti saya reveal dalam book saya. Masuk FB, saya kata this is time for me to settle down and tell the whole story. That's it. People want to know the story, now I tell you the story. If you ask me to tell people, actually kalau you ada ilmu, guna ke jalan yang betul. Jangan jadi macam saya lah. Tapi in the end, I benefit a lot. Walaupun saya dipenjarakan, at the end, people know about me. Tapi value I ni dihargai di luar negeri. You tengok cerita Catch Me If You Can. Dia kaya lagi sekarang. Dia multi-millionaire. Janganlah idolakan. Benda salah tu. Saya melalui 2 zaman. Jutawan secara haram,
jutawan secara halal. Secara haram pun saya jutawan, secara halal pun saya jutawan. Kalau nak jadikan legenda tu barangkali belajar dari barangkali saya hidup, lepas tu saya berniaga. Ambil part yang halal lah. Saya pun dibayar gaji pun halal. Kalau orang ambil ilmu saya, dia bayar US $1,000 sejam atau 1,000 sejam duit Malaysia pun halal. Menggunakan otak saya. Jadi halal. Tak ada ni. Jadi budak-budak sekarang yang banyak bertanya saya apa semua nak shortcut nak kaya. Okey, Abang Man boleh ajar tak? Bila kau kata kau boleh sanggup belajar 15 tahun. Lama je Mama, kau ingat 15 hari. Manusia sekarang semua nak instant Maggi meal. Lepas tu ada yang scammer kata RM10 hari ni, besok beli RM10,000. Bohong semua. Kau jahat pun kau kena usaha juga. Kau jahat pun kena usaha ni. Aku jahat pun aku kena belajar ilmu komputer. Macam mana ni nak godak sana, macam mana nak ceroboh sana. Bukannya datang tiba-tiba kau bangun, wah besok boleh kaya. Tak ada. Saya I tell you, there is no fast investment dalam dunia ni. Kena scammer sekarang. Kau ingat kalau dia boleh buat duit kat kau RM10, besok dia RM10,000, baik dia buat kat dia. Apa nak bagi kat kau? Nah, kalau dia boleh kayakan diri dia, apa nak bagi kau kaya? Manusia ni laruri kedekut. Dia takkan bagi kawan dia kaya. Dia takkan bagi orang depan dia kaya. Kalau dia boleh kayakan diri dia, dia tak akan ajar kau ilmu. Apa aku nak ajar kau kaya? Aku sendirilah nak kaya. Dia kaya atas engkau je. Sebenarnya kalau saya gunakan ke jalan betul ilmu saya ni pun, barangkali saya pun senang juga macam sekarang. Saya ni unik sikit pasal salah pun betul pun, saya still have the ilmu. Okay?